Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa channel terkini. Satu keputusan yang baru saja ya dibuat bersama dengan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Jadi dalam sidang media ini pastinya di YB Anthony akan membuat pencerahan ya berkaitan dengan keputusan itu. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton sahabat-sahabat semua video ataupun sidang media bersama dengan YB Anthony Law. Okey, terima kasih. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Maaf hari ini notis short sikit, short notice. Terima kasih atas kehadiran semua. Untuk makluman rakan-rakan media, Kementerian Pengangkutan telah membentangkan 2 memorandum jemaah menteri pada hari ini, 1 Mac 2024, iaitu Hara 7 pelaksanaan dasar kabotaj serta perluasan had pelabuhan Desaru, Johor. Jemaah menteri telah mempertimbangkan dan memutuskan seperti berikut. A. Pengecualian dasar kabotaj untuk kapal-kapal asing yang terlibat dalam semua kerja membaiki kabel dasar laut, iaitu pengecualian kabotaj diberikan. Langkah ini amat penting untuk menarik lebih banyak pelaburan asing dalam industri pusat data dan merancangkan pertumbuhan ekonomi digital. Keputusan ini adalah susulan daripada pelbagai sesi libat urus dengan syarikat-syarikat gergasi teknologi maklumat antarabangsa dalam tempoh beberapa bulan yang lalu oleh pelbagai kementerian dan agensi termasuk Kementerian Pengangkutan, BT dan sebagainya. Ini membuktikan bahawa kerajaan Madani mengamalkan dasar mesra perabur, investor friendly, sebab kita mendengar maklum balas dan cadangan-cadangan daripada pelabur dan kita membuat perubahan dasar kita untuk facilitate pelaburan antarabangsa untuk masuk ke negara kita. B. Pelaksanaan semula dasar kabotaj untuk kapal-kapal yang menjalankan perkhidmatan kargo dari Semenanjung ke Sarawak. Langkah ini diambil atas permintaan Kerajaan Sarawak untuk menyokong pertumbuhan industri perkapalan tempatan yang terancam dengan pengecualian dasar kabotaj sejak 1 Jun 2017. Ini bermaksud kabotaj akan dikenakan semula untuk sektor dari Semenanjung ke mana-mana pelabuhan di Sarawak. Sebab yang pertamanya, Sarawak mempunyai industri perkapalan yang sangat besar, termasuk shipbuilding dan juga ship repair. Dan beberapa syarikat perkapalan Malaysia berpangkalan di Sarawak. Dan Kerajaan Sarawak telah pun memberikan maklum balas kepada Kementerian Pengangkutan bahawa pengecualian dasar kabotaj untuk Sarawak telah pun membantutkan perkembangan industri perkapalan, khususnya di Sarawak. Sebelum pengecualian dasar kabotaj, ada 12 syarikat perkapalan Malaysia yang aktif dalam perkhidmatan kargo. Tetapi selepas beberapa tahun ini, kita tinggal hanya 5 syarikat yang aktif. Dan dasar kabotaj ini perlu dilaksanakan semula untuk membantu pertumbuhan sektor perkapalan tempatan, khususnya di antara Semenanjung ke Sarawak. C. Pengecualian dasar kabotaj untuk kapal-kapal yang menjalankan perkhidmatan kargo dari Semenanjung ke Sabah dan Labuan dikekalkan. Keputusan ini berlandaskan pendirian Kerajaan Sabah dalam perkara ini. Oleh kerana dasar kabotaj ini melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, dan kita perlu konsult kedua-dua kerajaan Sarawak dan Sabah. Kerajaan Sabah ada pendirian yang berlainan, mereka ingin mengekalkan pengecualian dasar kabotaj ini, maka atas dasar menghormati pendirian kerajaan Sabah, untuk Sabah kita kekalkan dasar sediada, itu pengecualian dasar kabotaj. Semua kapal tempatan asing yang melaksanakan perkhidmatan kargo dalam perairan Malaysia perlu memohon lesen perkapalan dalam negeri DSL atas faktor-faktor keselamatan negara. Namun begitu, proses permohonan DSL ini telah dipermudahkan dan akan diproses dalam tempoh 3 hari. Sebelum ini, apabila dasar kabotaj ini dikecualikan, dia juga dikecualikan untuk semua kapal tempatan asing untuk memohon lesen DSL. Ini menyukarkan pihak berkuasa untuk mengetahui kedudukan dan perjalanan kapal-kapal dalam perairan negara kita. Jadi untuk isu keselamatan, kita mewajibkan
supaya mana-mana syarikat yang melaksanakan perkhidmatan kargo ini dalam perairan kita, dia mesti ada DSL. Tetapi DSL ini amat mudah. Sekarang mereka boleh memohon DSL melalui online dan akan diproses dalam tempoh 3 hari. Perlu ditegaskan bahawa semua kapal asing boleh menyediakan perkhidmatan perkapalan secara terus ataupun direct call dari pelabuhan-pelabuhan asing ke mana-mana pelabuhan di Sabah, Sarawak dan Labuan untuk mengangkut barangan import ataupun ekspor. Ini perlu ditegaskan kerana ramai pihak yang keliru yang mengatakan bahawa oleh kerana dasar kabotaj yang dikenakan, maka kapal-kapal asing tak boleh mengadakan direct call kepada pelabuhan-pelabuhan di Sabah dan Sarawak. Ini tidak tepat. Walaupun sekarang kita kena balik dasar kabotaj untuk Sarawak, tetapi mana-mana kapal asing boleh terus pergi ke pelabuhan-pelabuhan di Sarawak secara direct. Kabotaj ini hanya terpakai di antara 2 pelabuhan dalam negara kita. Dari Port Klang nak pergi ke Sarawak, sekarang ini dia hanya untuk syarikat tempatan. Kapal asing tak dibenarkan. Itu perbezaan dia. Dasar Kementerian Pengangkutan mempromosikan Pelabuhan Klang sebagai satu-satunya National Load Center pada tahun 1990-an tidak lagi terpakai. Memandangkan pelabuhan tersebut kini mengendalikan jumlah kontena tempatan untuk import dan ekspor melebihi 6 juta TEUs. Okay. Ini juga buat kali pertama Kementerian Pengangkutan membuat pengumuman ini kerana selama ini memang ada pelbagai persepsi yang tidak begitu tepat, khususnya di Sabah, yang merasakan bahawa kapal-kapal asing tidak pergi ke pelabuhan di Sabah kerana kita ada dasar National Load Center ini. Memang ada dasar ini pada tahun 1990-an untuk semua pelabuhan di Semenanjung supaya kita combine ataupun kita pusatkan kargo-kargo di Pelabuhan Klang. Oleh kerana pada ketika itu, Pelabuhan Klang belum mencapai satu tahap economic of scale. Tetapi dasar ini tidak lagi terpakai. Di Semenanjung juga ada banyak pelabuhan-pelabuhan besar selain Pelabuhan Klang, termasuk Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan sebagainya. Jadi ini perlu ditegaskan bahawa dasar National Load Center ini tidak lagi terpakai. Maka mana-mana pelabuhan boleh dijadikan sebagai pelabuhan loading ataupun boleh dipanggil oleh mana-mana syarikat perkapalan secara terus. Keputusan untuk singgah di mana-mana pelabuhan Malaysia adalah dibenarkan dan tertakluk kepada keputusan komersial syarikat perkapalan tersebut. Jadi international shipping liner ataupun syarikat perkapalan antarabangsa, mereka boleh terus panggil ataupun berlabuh di mana-mana pelabuhan dalam negara kita, sama ada di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Susulan keputusan Jemaah Menteri pada hari ini, Kementerian Pengangkutan akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk proses perwataan. Tarikh kuasa terhadap semua keputusan ini akan dimaklumkan kelak apabila perwataan itu diselesaikan. Seterusnya, Jemaah Menteri juga bersetuju secara prinsip dengan cadangan peluasan had Pelabuhan Desaru dan penentuan kawasan had Pelabuhan Desaru yang baru adalah tertakluk kepada kajian Majlis Keselamatan Negara. Langkah peluasan had pelabuhan ini adalah diperlukan untuk memastikan kawalan keselamatan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal yang berlabuh secara haram di kawasan perairan tersebut dan juga membolehkan aktiviti-aktiviti perkapalan dikawal selia dengan lebih baik. Okay. Itu saja kenyataan daripada saya. Ada soalan? Dengan pelaksanaan National Load Center tadi yang tidak tertumpu hanya kepada Pelabuhan Klang, adakah ianya akan mengurangkan kos logistik kepada barangan yang dihantar daripada antarabangsa ke Malaysia? Itu sebab saya kata, dia terpulang kepada syarikat perkapalan. Syarikat perkapalan akan pergi ke mana-mana pelabuhan sekiranya ada permintaan yang tinggi daripada pelabuhan tersebut. Umpamanya kalau ada barangan nak import untuk pelabuhan tersebut ataupun ada kontena yang nak dieksport keluar daripada pelabuhan tersebut, maka mereka akan panggil direct call. Jadi tidak timbul lagi soal National Load Center ini. Jadi saya nak clear the air once and for all supaya tidak lagi ada kekeliruan bahawa kita hanya mementingkan Pelabuhan Klang. Tidak. Okay. Semua pelabuhan dalam negara kita adalah penting dan kita nak supaya semua pelabuhan dalam negara kita berdaya saing, maju. Okey.
Ya. Dengan yang sampau. Ya. Tanya sekarang ekonomi ekspor China sudah turun. Adakah dia juga mempengaruhi destinasi ekspor Malaysia dan aktiviti di pelabuhan? Tidak. Jawapannya tidak. Ya, ada sedikit penurunan daripada pasaran China, tetapi pasaran Amerika Syarikat meningkat. Pagi tadi baru diberikan laporan oleh MITI bahawa jumlah perdagangan Malaysia meningkat 13% pada bulan Januari. 13% growth. So whatever slowdown in China It's offset by US. Sebab kita berdagang dengan semua negara. Kita bukan berdagang dengan negara China saja. Kita berdagang dengan seluruh dunia. Jadi ada satu pasaran mungkin turun sedikit, tetapi ada pasaran lain meningkat. So pasaran ke Amerika Syarikat meningkat. So itu yang saya kata bahawa we are still confident ekonomi kita akan bertambah kukuh, dan kita lihat bahawa jumlah kontainer dalam pengendalian kontainer di pelabuhan kita meningkat. Including January, we have very good numbers. 26% increase. 26% increase in Klang. So every quarter we will update you. Okay, I have just recently announced last year was the best year for Port Klang. We have hit record high, 14 million altogether for Port Klang. Jadi adalah gambaran yang tidak benar mengatakan bahawa jumlah perdagangan dalam negara kita ini merosot. Dia melihat kepada bulan-bulan. Dia tidak boleh melihat kepada satu bulan punya data dan dirumuskan bahawa ada kemerosotan. Seperti yang dikatakan, mungkin pasaran China ada turun sedikit, tetapi pasaran lain meningkat. Kadang-kadang pasaran Amerika turun, pasaran China naik. Sekarang ini pasaran China turun sedikit, tetapi pasaran Amerika naik. Jadi keseluruhannya masih meningkat. Dan kita yakin bahawa tahun ini kita juga akan mengendalikan kargo yang lebih banyak di pelabuhan-pelabuhan kita. When Yes. the reversal on the exemption cabotage for the undersea cable, do you see any more new requests on laying of new undersea cable? Plus, I think recently PMX did mention about the interest of Malaysia joining the undersea cable for between Cambodia, Laos, and this is electricity-wise. So, what's the comment? Yes, as you know, in 2019, we have actually given the exemption. Okay, it was then during my tenure as Minister of Transport, at the request of many telcos, we have actually given the exemption for cabotage for repair of undersea cable. But unfortunately, the policy was reversed in 2020. So right now, I think we have had many rounds of discussion with many IT companies. With some of the largest IT companies, I had a session with them, and MITI had the same session with many of them, and including Prime Minister. And during the discussion of this paper this morning, this subject was discussed thoroughly, and we have come to a conclusion that one of the most important policy changes, as far as cabotage is concerned, is to give exemption to undersea cable repair. Because this is very important for the IT companies, for the telcos, and we want to make this as a permanent policy. We will do everything necessary to ensure to them that there is a certainty in terms of this policy. So even though there was some sort of a reversal from exemption, then reverse, then back to exemption, but we want to assure them this is a very certain policy, and we will do everything possible to ensure that this policy remains and to attract more international investment into our not only undersea cable, but more importantly to attract more investment into data centers, not only in Semenanjung but as well as in Sabah Sarawak. You mentioned here also about investment. What is your target to all these to be enforced? Looking at second half of the year. It can be as soon as within 2 months. Yeah. Itu dia sahabat semua, satu pencerahan yang padu dan juga pengumuman daripada YB Internilog. Jadi sahabat semua, ini antaranya adalah keputusan ya sidang media ini berkaitan dengan dasar kabotage ya di dalam Kementerian Pengangkutan. Kita ucapkan tahniah kepada kerajaan dan juga YB Internilog. Ya, kita tahu YB Internilog ini seorang yang begitu komitmen ya di dalam tugasnya sebagai Menteri Pengangkutan terbaik. Jadi terima kasih. Sekiranya anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, dapat berikan dalam ruangan komen.
Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tanpa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.